Baik, Auda. Ya. Silakan. Ladies first. Silakan, Jadi, silakan. bicara undang-undang dan keganasan dalam rumah tangga seperti yang kita maklumkan tadi tetamu undangan kita ya. Ya. Mungkin boleh menyapa tetamu undangan kita pada hari ini. Ya. Dan juga mungkin persoalan habis kita adanya kesulitan-kesulitan dan sebagainya ataupun penjelasan, dan kita sebagai masyarakat perlu tahu sebenarnya apa yang akan dibawakan dalam keganasan dalam rumah tangga. Bicara undang-undang kita ni sebenarnya perlu mengetahui, dan seboleh-bolehnya indah berlaku lah. Tapi namanya kehidupan ketika ini, itulah perlu kita ni ambil tahu bagaimana tindak tanduk kita, apa yang perlu kita ni lakukan. Jadi tetamu undangan kita pada hari ini iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Syahri bin Zulkifli, iaitu Peguam Syar'i yang sudah pun bersedia bersama kita. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, kami sihat. Walafiat. Iya. Ya, baik. InsyaAllah 15 minit ke depan ini kita akan mengetahui ya, dan banyak kupasan-kupasan nanti, pencerahan yang akan insyaAllah Tuan kongsikan bersama kita. Itu yang kita harapkan. Jadi tanpa melengahkan waktu ya Tuan ya. Jadi sebagai mukaddimahnya, dan juga kita ingin mengetahui apakah yang perlu dilakukan jika berlakunya keganasan rumah tangga sesuai dengan topik kita pada pagi ini, keganasan dalam rumah tangga. Silakan Tuan. Okey, keganasan rumah tangga ni memang pada hakikatnya memang berlaku dalam masyarakat kita, dan kalau dilihat kepada statistik yang dilaporkan pada tahun 2017 sahaja 145 kes. Statistik ni daripada Polis Diraja Brunei. 145 kes aduan terhadap keganasan rumah tangga berlaku. Tapi daripada segi kes tidak kes yang difailkan pembubaran perkahwinan secara darah syar'i tidak banyak. Lebih kurang dalam 18 kes begitu. Seluruh Brunei dalam 18 kes. Dan tahun 2021 seluruh Brunei 7 kes saja. Tapi laporan yang diterima agak banyak, iaitu 145 kes. Jadi apa yang perlu dilakukan? Perkara yang pertama yang perlu dilakukan bila berlaku keganasan rumah tangga ialah membuat laporan polis. Itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, dapatkan laporan perubatan. Ketiga, laporkan kepada badan-badan kebajikan, misalnya JAPIM, dan kemudian mungkin perlu mengambil tindakan undang-undang seperti membuat berjumpa dengan peguam dan sebagainya. Jadi apabila kita melaporkan kepada polis mungkin akan meneruskan kepada bahagian keganasan wanita dan kanak-kanak, dan JAPIM sendiri boleh memfailkan mendapatkan perintah injansi di mahkamah. Ini perkara-perkara yang mesti dilakukan. Selalunya isteri yang didera ni dia agak takut nak buat laporan polis. Kadang-kadang rasa bersalah. Mungkin dia rasa kalau dia buat laporan polis, suami akan hilang pekerjaan dan sebagainya, ataupun dia rasa bersalah kerana kalau dia buat laporan polis rumah tangga dia akan gagal dan sebagainya. Tapi memang mesti buat. Sebabnya kesan penderaan ni memang teruklah. Sebenarnya memang perlu dicegah awal. Okey. Saya harap saya dah menjawab soalan Jadi tersebut. di sini Tuan ya, apa sebenarnya yang boleh dikategorikan keganasan rumah tangga ini? Mungkin ada pencerahan dan juga penjelasan daripada Tuan sendiri. Keganasan rumah tangga ni apa-apa perkara yang bahaya kepada agama, nyawa, tubuh badan, fikiran dan harta benda. Ini yang boleh dikategorikan sebagai keganasan rumah tangga. Tetapi yang kebanyakan yang berlaku dalam rumah tangga ni ialah keganasan daripada segi fizikal. Kadang suami dia tumbuk, dia karate bini dia. Benda-benda yang tak sepatutnya dilakukan kepada seorang isteri. Dan kemudian daripada segi fikiran, daripada segi
emosi, maki hamun dan sebagainya. Jadi dua perkara besar ni memang selalu berlaku. Kalau kes difailkan di bawah bab 44/1 pembubaran perkahwinan, biasanya akan melibatkan dua elemen ni yang kebanyakannya. Dan elemen kenapa saya kata perlu buat rawatan perubatan dan semuanya, ini kerana ianya akan digunakan di mahkamah sebagai bukti. Dan kalau emosi pula perlu pergi psikiatris. Ini membantu kes di dalam mahkamah. Selain daripada itu, saksi dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga kes isteri takut nak buat laporan polis tapi dia berjaya failkan kes di mahkamah. Tapi tak ada dokumen macam X-ray apa semua tak ada. Tetapi dia berjaya membawa saksi. Dan saksi tu mengatakan memang dia nampak kejadian tu dan dia nampak lebam-lebam kepada tubuh badan isteri, maka mahkamah boleh memutuskan kepada faktor tersebut. Tapi lebih senang kalau ada bukti berdokumen. Ini yang penting. Ya, itu dia keganasannya. Keganasan ni memang kesan dia sangat buruk. So perlu buat laporan polis, dan yang kategori-kategori itu memang berlaku. Sebab tu walaupun kita nampak daripada segi kes dia tak banyak, 7 kes saja di seluruh Brunei, yang banyak di daerah Brunei Muara lebih kurang 4 kes tahun 2021, tapi daripada segi laporan polis memang banyak. Memang kena stop benda ni. Saya harap yang bab tu saya dah jawab. Betul. Kerana apa yang kita ketahui kalau keganasan rumah tangga ni daripada fizikal, tambah lagi kalau yang begitu parah tu melibatkan mentaliti kita ni, mental. Kerana selalunya kalau mental ni macam dah ada bukti. Kalau keganasan fizikal memang ada lebam-lebam dan sebagainya. Kalau mental ni lain lagi ceritanya. Jadi dengan penjelasan sebentar tadi yang telah pun dikongsikan, mungkin boleh membantu kita ni sebenarnya untuk mengetahui dan juga apa yang patut kita lakukan. Betul sekali Atul ya. Makanya kita ingin mengetahui ya Tuan ya. Untuk berikutnya kita ingin mengetahui, jadi apakah kesan keganasan rumah tangga terhadap mangsa tersebut? Ya, mungkin dapat dijelaskan. Baik, silakan. Okey. Kesan daripada segi fizikal memang kita boleh nampak lebam, bengkak, patah dan sebagainya. Kemudian kadang-kala boleh menyebabkan kematian. Itu yang bahaya dia. Dan ada kalanya, sebab tu saya kata benda ni patut dicegah awal. Ada satu kes yang berlaku di Malaysia, di Langkawi, dalam sekitar 2018 macam tu. Seorang isteri dia didera selama 6 tahun. Masya-Allah. Oleh seorang, because suami dia ni pemabuk. Dengan dia selama 6 tahun dia pendam dan satu hari tu dia nekat. Suami dia balik lambat, dia tegur, dan suami dia provoke dengan makian dan sebagainya. Dia lari ke dapur, dia pegang pisau. Dia tidak ada niat untuk membunuh suami dia pun, tapi disebabkan mempertahankan diri dan provokasi daripada suami dia tikam dada. So dan mengalami kebocoran hati dia, dan malam tu menyebabkan kematian. Jadi isteri ni tadi ditangkap dan mulanya didakwa atas tuduhan membunuh. Tetapi selepas perbicaraan berlaku, dan pendakwa pun setuju mengurangkan hukuman daripada membunuh kepada membunuh menyebabkan kematian tanpa niat, homicide. Jadi dia akhirnya kena penjara 3 tahun dan denda 10,000 macam tu. Itu kesan dia, sebab terlampau lama pendam, akan berlaku perkara yang lebih buruk. Yang seterusnya, kalau dibiarkan, hari-hari kita biarkan anak melihat keganasan tu berlaku,
kemungkinan anak tu akan mengikut. Betul. Dan laporan daripada WHO dia kata kalau anak ni sentiasa melihat perkara tersebut, dia akan mengulangi perbuatan itu. Dan yang paling menyedihkan, kalau anak tu anak yang anak bini, dia mungkin akan cari suami yang sama macam bapa dia. Sebab pada benda tu pada dia dah biasa. Betul. Jadi dia akan menjadi mangsa kemudiannya. Sebab itu saya katakan penting untuk mencegah awal. Kadang-kadang masa orang bercinta ni pun dia dah tahu dah boyfriend dia begitu. Tapi dia kahwin juga. Dan ada kes yang saya filekan, ibu kepada wanita tu dah bagi tahu sebelum kahwin, saya dah bagi tahu dah, tapi anak ni yakin dia boleh mengubah benda tu, tapi bila kahwin lagi teruk, patah, lebam dan sebagainya. Akhirnya dia buat tindakan mahkamah lah. Dan itu pentingnya cegah awal, sebab kesan dia sangat buruk. Itu antara kesan yang boleh kita boleh jadi gila pun boleh. Bunuh diri boleh. Betul. Kemudian kalau wanita itu pregnant, dia mengandung, kalau selalu kena tenda, boleh menyebabkan keguguran dan mungkin maut kepada ibu dan anak itu sendiri. Jadi di sini Tuan, itu antara kesan yang yang dikongsikan. Jadi mungkin tindakan yang boleh diambil di Mahkamah Syariah macam mana ni Tuan? Okey. Kalau di Mahkamah Syariah, perkara pertama tadi, laporan polis tadi. Dulu kes boleh difailkan terus, tapi sekarang perlu pergi kaunseling. Tapi kaunseling dia tak akan kaunseling benda ni panjang-panjang. Dia akan keluarkan surat, dan surat tu boleh dibawa kepada mahkamah untuk failkan. Dan ada dua tindakan. Satu ialah memfailkan cerai secara darah syar'i. Kedua ialah apabila kita failkan kes itu, peguam akan terus failkan perintah tegahan. Perintah tegahan ni akan menjarakkan suami ni tadi dalam jarak 100 meter atau 50 meter daripada isteri ni tadi, sehingga kes selesai dibicarakan. Dan macam tadi yang daripada awal tadi saya kata jumpa JAPIM semua tu, JAPIM pun boleh memfailkan tindakan tegahan ni daripada awal. Dia kalau ikutkan daripada segi prosedur, kita file kes dulu baru boleh file interlocutory tegahan dan sebagainya. Tapi dalam kes penderaan, walaupun kes belum difile kan, kita boleh filekan perintah tegahan sebab dia ada keterdesakan di situ. Jadi keperluan mustahak tu ada, boleh dapatkan perintah tegahan terlebih dahulu sebelum kes difilekan. Jadi dua perkara yang penting tu boleh dibuat di Mahkamah Syariah. Walaupun cerai itu tak digalakkan, dia panggil pembubaran perkahwinan dengan perintah mahkamah, tetapi dalam keadaan begini ia perlu. Sebab kadang-kadang, sebab saya kata ramai yang tak buat report, ataupun dia buat report tapi dia tarik balik dan sebagainya. Dan baru-baru ni pun ada kes yang akhirnya didenda dan dipenjara, di mahkamah sivil pun ada kerana memukul dan menendang isteri. Jadi memang kena buat. Itu tindakan di Mahkamah Syariah. Baik. Mesti buat lah. Kalau boleh dibuat. Sebabnya kadang yang ada kes yang 19 tahun. Kena dera 19 tahun. You imagine 19 tahun kena dera. 20 tahun kena dera. 5 tahun kena dera. Jadi perlu buat awal. Ya, perkara itu sangat penting sebetulnya. Kadang-kadang boleh membahayakan nyawa. Sesuai dengan apa yang telah pun dijelaskan dan dikongsikan oleh tetamu kita, ya. Tindakan awal itu amat penting sebetulnya, terutama sekali bagi mangsa tersebut. Ya, baik. Terima kasih ya Tuan ya di atas perkongsiannya. Sangat menarik sekali dan sangat berguna informasi yang telah pun dikongsikan bersama kita pada pagi ini. Di lain kesempatan insya-Allah kita berjumpa lagi. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat daripada tajuk yang telah pun kita bawakan pada pagi ini. Sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Ya, sama-sama.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya segmen bicara undang-undang secara virtual yang kita bawakan, iaitu keganasan dalam rumah tangga. Semoga dengan apa jua pengisian yang telah pun diberikan sebentar tadi dan juga penjelasan dapat memberikan panduan ya kepada kita semua pada hari ini, dan juga tadi mengetahui apa betulnya langkah-langkah dan juga tindak tanduk kita sebagai masyarakat untuk menangani masalah keganasan dalam rumah tangga ini. Ya, tindakan awal itu sangatlah penting ya. Sekali lagi ditekankan oleh tetamu kita tadi. Baik, kita akan berehat seketika Atul dan juga audio penonton sekalian, kerana kita akan kembali mengikuti siaran berita 9 pagi dan kita serahkan pada rakan penyiar berita kita bersama dengan Wazna. Ya.